Cameron Highlands semakin dicabuli disebabkan sikap tamak sesetengah pihak yang hanya memikirkan keuntungan. Kawasan bukit itu ditarah dan digondol secara membabi buta tanpa penguatkuasaan yang ketat. Aktiviti pertanian yang berleluasa merubah lanskap pusat peranginan tanah tinggi tersohor itu. Justru tidak hairanlah apabila kebanyakan penduduk bimbang mengenai masa depan mereka dan bumi Cameron Highlands. Laporan lanjut bersama wartawan kami, Hasrin Samsuri. Tapak tanah di Cameron Highlands sering menjadi rebutan kerana boleh menjana pelaburan tinggi. Namun di sebalik kegairahan pihak tertentu mengorek dan menggondol bukit khusus untuk tujuan pertanian, kumpulan ini tidak sedar terhadap kesan jangka panjang yang timbul. Penerokaan hutan, pembalakan dan pembangunan yang tidak terancang dan secara berleluasa sedikit sebanyak merincatkan kehidupan buat penduduk di Cameron Highlands. Kesan yang berlaku, nyawa tergadai, alam sekitar terjejas. Dan iktibar boleh kita ambil daripada insiden banjir lumpur di Lembah Betam sehingga mengorbankan 3 nyawa 23 Oktober lalu. Tiada siapa yang menduga ia antara kejadian terburuk yang pernah berlaku selepas banjir lumpur pada 1988. Tanah mendap, sungai cetek dan saliran tersumbat menyebabkan empangan hidroelektrik Sultan Abu Bakar tidak dapat menampung kapasiti air yang banyak. Banjir lumpur yang diibaratkan seperti tsunami mengakibatkan mereka yang berada di tanah rendah menjadi mangsa. Kita menghadapi banjir tali empangan lepas air pun banyak kali, sangat lebih 5 kali adalah, tapi tak sama kali ni lah. Kali ni dia memang tak bagi tahu. Dulu semua ada bagi tahu. So, itu macam kita sini bawa orang susah aja, dia tak ada susah. Dia apa susah? Dia tak ada susah. Bukan orang barang rosak semua. Sini bawa orang susah aja, mana dia susah? Dia tak ada susah. Dan baru-baru ini satu lagi kejadian alam berlaku. Tebing runtuh dan menghempap bengkel kenderaan di Berincang. Kejadian pada waktu hujan itu mengakibatkan 3 orang tercedera. Lebih memeranjatkan apabila sekurang-kurangnya 3 kejadian tanah runtuh di Berincang dan 1 di Tanah Rata berlaku pada hari yang sama. Ada penduduk mendakwa hampir saban hari mereka dikabarkan berita tanah runtuh setiap kali musim hujan. Alias Abdul Rashid, 71 tahun yang menetap di Cameron Highlands sejak 1950, mendakwa pembangunan dilakukan secara berleluasa tanpa pemantauan. Tidak terkawal. Kita kata dia bagi TOL, apa ni TOL, Temporary Land Occupied License kan. Dia bagi 2 ekar. Dalam 2 ekar tu, 2 ekar bagus, 2 ekar diberi nama-nama kelamaan. Merebak sampai 8-10 ekar. Itu 8-10 ekar tu minimum. Jadi menjadi-jadi. Apa yang dirisaukan masa depan anak cucu sekiranya kerakusan ini dibiarkan berterusan. Seorang lagi penduduk asal, Rostam Odin berkata, panorama Cameron Highlands telah musnah sedikit demi sedikit. Dakwanya semakin ramai pelabur asing membangunkan projek hotel dan kondominium di tanah tinggi berkenaan. Sebenarnya bila diorang buat potong tanah itu je silapnya. Bila potong tanah diorang tak kaji di mana bila hujan lebat air dia akan kembali ke mana.
Bila air itu mengalir, dia akan kemuatan air itu diorang tak study dia muat tak laluan sungai itu. Kita tak dapat environment macam dulu tau. Macam pagi-pagi kabus tu tak ada lagi dah. Pembinaan hutan batu dan pembukaan secara besar-besaran untuk aktiviti pertanian telah merubah wajah Cameron Highlands. Pengunjung ke tanah tinggi itu semakin merindui udara segar dan nyaman di situ. Dengan keluasan 71,000 hektar dan penduduk melebihi 30,000 orang, Cameron Highlands kini mempunyai 2,000 kebun dan ladang dengan pengeluaran hasil tanaman seperti teh, buah-buahan, sayur-sayuran dan bunga-bungaan. Selain itu, lebih 30 resort dan hotel serta berpuluh homestay turut dibangunkan. Persoalannya, bagaimana dengan masa depan Cameron Highlands? Untuk butiran lanjut, ikuti paparan bahagian kedua pada minggu hadapan.